Sebenarnya pekerjaan yang lagi sempurna adalah pekerjaan yang tak nampak sempurna. Sekarang apa tengoklah, TikToker sekarang pun dah gelar artis. Kan. Aku usah payah beratur tu kau buat TikTok gila-gila jadi artis. So memang lah generasi yang berbeza. Yang kita kena memang kena ikut. Lepas EF kena game lah. Kena game dengan ex-girlfriend. Masa Covid Sufi down bang. Masa Covid tu Sufi tu hampir bankrupt. Betul. Hampir memang tak ada duit. Hari ini kita nak borak-borak pasal konsert. Banyak lagi konsert-konsert yang menanti korang untuk disajikan pada tahun ini. Konsert patah hati lah, konsert galau lah, konsert raja lah, konsert apalah semuanya. Tapi sekarang kita berdepan dengan seorang selebriti juga. Dia penyanyi. Suara dia mantap doh. Biasa je. Sufi Rashid. Assalamualaikum. Diterbangkan khas daripada Singapura. Dari dulu gitu juga terbang kan. Padahal dah dekat KL dah bertahun dah. Nak masuk 10 tahun dah. So bila last balik Singapura? Last balik saya rasa hampir sebulan lepas lah. Sekarang memang kalau memang ada benda tak kat sini. Katanya setiap bulan memang Sufi mesti akan ada balik. kena balik sebab kena ada meeting lah, ada event apa kan, job kan. So kadang-kadang kena main dollar juga bang. Keadaan ekonomi sekarang pun dah merudum dekat Malaysia. Macam mana dekat Singapura dia punya nilai mata wang dia? Alhamdulillah. So kaya lah. Kalau bila orang nak macam Kelly pun dia kata dia nak kerja dekat Singapura. Memang setiap kali kalau message Abang Kelly ni memang job je dia tanya dulu. That's why dia kaut semua projek daripada Singapura kan. So dengan cerita Sufi antara penganjur antara penganjur yang akan bawa beberapa orang penyanyi daripada Malaysia terbang ke Singapura untuk buat konsert. Betul. Jarang nak buat konsert. Okey, cerita sikit konsert ni aku pun tak pasti konsert apa. Dah lama Kelly dah kata dia hantar press release kan, aku tak baca lagi. Press release sama tak ada apa. betul ke tidak. Tu formal sangat kan, kita jadikan informal sikit. Kelly, aku kan betul dengan Kelly ni. Okey Sufi. Okay, Sufi alhamdulillah baru-baru ni tahun ni banyak yang konsert Sufi buat. Alhamdulillah. Tapi event dah lama sejak 2017. Baru-baru ni Sufi baru buat konsert New Boys. Yang dekat Singapura tu yang 5,000 orang. Wow. Itu yang baru-baru. New Boys tu. New Boys. Itu pun tak sangka. Sufi yang buat. Sah Entertainment tu saya punya, alhamdulillah. Apa nama? Sah Entertainment. SAH. Itu sebenarnya nama itu hashtag Sufi dengan Ain. Masa tunang Sufi Ain Hitch tu dah kira dah tunang lah. Dah kira kan dah apa tu namanya, dah terikat dah sah gitu. Bermulanya 2017 ada event. Tapi lepas Covid Sufi cuba lagi besar lah, luaskan lagi. So buat konsert. So antara konsert yang Sufi dah buat, konsert Rosa, New Boys, S12 Reunion, Ungu, Kugira Mazdu tu antara yang awal Sufi buat. Wali Band, dan insyaAllah tahun depan Judika, dan yang baru-baru ni akan datang akan datang ni konsert galau. Okey, konsert galau semua orang nak buat konsert patah hati lah, konsert galau sekarang. Okey, konsert galau siapa kita nak tahu siapa penyanyi-penyanyi yang terlibat. Okey, penyanyi-penyanyi terlibat. Ada pemilihan artis ni bukan Sufi yang pilih. Siapa yang pilih? Okey, pemilihan artis ni Sufi kasih kirakan customer pilih. Betul, sebab Sufi punya company kita ada satu funnel lah, Telegram funnel. Pun belajar juga daripada sini, marketing kat sini. So dalam funnel tu dalam 10,000 orang, semua yang ticket buyers yang pernah beli tiket konsert Sufi, konsert ke Sah Entertainment sebelum ni, diorang masuk dalam grup tu. So diorang yang pilih artis mana yang diorang nak untuk konsert galau. Sebab orang tahu galau kan semua pasal lagu-lagu sedih, patah hati semua. Kat sini kan ada malam galau. So kita adakan konsep yang macam itu tapi berbeza. Macam kat sini kan, macam malam galau dia pakai artis dari Malaysia, kena cover lagu Indonesia kan. So Sufi bawa original artis. So risiko je adalah memang mahal lah. So bila kita kasih diorang pilih, okay, so inilah artis yang diorang pilih daripada Singapura. Saya ni bukan show sendiri memang diorang pilih bang. Tapi lagu-lagu Sufi kan semuanya banyak lagu-lagu yang leleh, lagu sedih kan. Sufi dengan Taufik Batisa dari Singapura. Dari Malaysia Insomniacs.
Okay. Dan dari Indonesia kita ada ST12, kita ada Setia Band, kita ada Cakrakan di Massive. Ini satu malam? Tak, 2 malam. 2 malam? Di Massive, Kangen Band, Noah, Judika. Uish, nama besar-besar. Tapi kenapa Malaysia Insomniac je? Sebab ini yang diorang pilih. Betul, diorang pilih. Ni sebab vokalis dia handsome ni. Mungkin ke. Tapi lagu-lagu Insomniac dia tu not bad kira kan the Gen Z punya galau. Bila dengar balik memang sekarang memang ramai yang dengar lain-lain lagu macam gitu. Macam Time-Time Sufi kan lagu-lagu jiwang bang. Kan Time-Time diorang memang lagu-lagu yang macam Insomniac. Memang ramai sebab yang ramai beli untuk Insomniac punya tarikh tu memang ramai. Ramai. So kita buat 2 malam, 9 dengan 16. Kenapa? 9 dan 16. 16. Oh, macam pelik sikit kan macam lari. Sebab ada gap Singapura ni tak macam Malaysia dengan Indonesia lagi bang. Bukan macam dekat Malaysia, macam aku muzik dengan lagu, kira kan orang dah biasa dengan standing konsep macam itu. Singapura dia ada manja lagi. Maksudnya dia tak biasa. So sebabkan dia tak biasa, dia banyak soalan. Tak penat ke berdiri 3-4 jam apa? Padahal sebenarnya tak apa-apa pun. Kalau kau dah layan lagu sampai 20 lagu, sebenarnya 4 jam kau tak rasa. Tapi kita cuba nak kenalkan trend macam gitu dekat Singapura. So disebabkan nak kenalkan, Sufi kasihlah macam 1 minggu tu break. Untuk diorang berehat, urut kaki, bekam kaki dulu, patah balik macam gitulah. Dia kalau dah layan lagu-lagu yang sing along ni, dia tak rasa sakit pun. Betul. Dia sakit masa nak balik sampai rumah. Ya, betul. Sampai rumah baru nak. Itulah. Sufi masa baru-baru ni dia pergi satu event dekat Jakarta ni. Daripada 12 siang hari, daripada 12 siang hari sampai 1 pagi bang. Festival muzik. Betul, lagi lama. Lagi diorang tak rasa penat. Tapi sana open lagi, boleh rokok lah apa. Kat Singapura tak boleh kan. So kita buatlah 2 malam yang berbeza, 3-4 jam setiap malam. So dia nak tarik crowd remaja ataupun budak-budak sekolah ni, dia nak punya tiket tu kena murah. Kena murah. Macam dekat sini, siapa yang buat Elmi Elmo yang selalu buat malam galau. Yang dekat malam galau. Panggung Asia apa semua tu. Tiket dia murah-murah je. Betul. RM50. Betul. Kan? So consider budak-budak sekolah ni yang akan memenuhi ruang tu lah. Betul. Sufi kalau nak buat macam gitu boleh, tapi hakikatnya kat Singapura ni dia sebelah mahal dia tak banyak artis-artis yang maksudnya yang dihargai sangat nak bandingkan dengan Malaysia. Kat Malaysia ni petik lah Hara ke Syamil, orang ada fan base. Singapura ni ini reality kita open cakap lah, memang tak ramai. Maksudnya nak minority muka pun muka sama je, muka Zufi, muka Taufik, muka Aisyah. takkan kita 3 orang je kan, tu galau kan. So memang Sufi open concept, kita buat representative. Okeylah, orang pilih saya dengan Taufik, dan memang saya kena pakai, saya memang fikir balik dengan team, daripada kita ikut konsep-konsep yang dah ada, kita buat konsep yang berbeza, di mana kita bawa original artis diorang sendiri yang datang untuk nyanyi lagu diorang yang galau. Tapi memang konsep tinggi, tetapi harga yang Sufi jual, tiket paling murah ke $88. Ni jangan convert. Kalau convert memang mahal. Tapi fikir balik, kalau convert pun berapa tu? $250 paling murah. Paling murah $88 standing. Tapi $200 consider kali berapa kali 3 lah. Kali 3. 88 kali 3 korang kira sendiri $2.5. Tapi nampak Sufi buat pricing pun, jadi orang-orang daripada Malaysia, Indonesia, Brunei boleh datang. Sebab korang tengok bukan artis lokal. Korang tengok semua artis kegemaran korang lah. Maksudnya yang korang pilih kan. So okay, yang paling mahal berapa tadi? Paling mahal 148. So apa yang dia orang dapat? Diorang 148 ni diorang berdiri galau zone lah. Dapat baju, dapat lain. Paling depan lah. Paling depan. Betul-betul kat artis. Betul-betul depan artis. Kira-kira artis tu kalau perlu-perlu kat ketiak semua nampak. So memang depan-depan lah, galau zone dia panggil. Habis ada lagi 158 ni tambah $10 untuk orang yang nak duduk lah. Premium seating khas untuk orang duduk yang manja-manja ni bang. Pakcik-pakcik betul, yang dah galau. Ada ke pakcik-pakcik makcik nak ada betul lah dia. Yang dia orang datang tu nak teman anak dia kot. Sama dia teman anak dia atau mungkin dah terpisah. Ataupun dia sendiri yang galau. Dia sendiri galau. Dia ada pakcik-pakcik makcik yang galau ni. Aduh. Betul bang, hari tu konsert apa? Konsert ni Rosa. Percaya tak Rosa? Rosa ada lah. Paling tua dalam 60 tahun bang. Yo. Saya pun terkejut tapi dia layan dia memang layan. So itu kita kadang-kadang bila Sufi dah buat konsert ni, masalahnya dia orang kena duduk itulah, kalau berdiri memang pancit dah. Silap 1-2 ambulans tak cukup ke.
Okay, ada 2 malam. Sufi dah bagi artis untuk malam pertama dengan malam kedua. Nak kena balance lah. Kena balance, betul. Okay, malam pertama lain macam. Malam pertama nak kena kau-kau kan. Kau-kau. Kita ada Charlie Setia Band. Kan Setia Band sekarang buat tour dekat Malaysia kan. Setia Band, kita ada ST12, kita ada Insomniacs, Taufik dengan D-Massive. Tu malam yang pertama. Malam yang kedua, kita ada Judika, Noah, Cakra, saya dengan Kangen Band. Confirm lah, penuh. Letak Cakra, Judika semua. InsyaAllah. Sebab Judika ni last minute bang. Last minute kira kan eksklusif. Disebabkan dia Judika ni out of all Judika paling susah sebenarnya nak dapat. Macam mahal. Ya. Sebab Judika dia sebenarnya kita bila yang akan datang ni 21 Oktober. So Judika pergi Singapura dulu. Tak, Judika datang sini dulu. Tapi dia solo kan. Dia solo. Sebab Judika ni nak ikutkan dia tak layan festival atau mungkin macam konsert macam galau. Tapi disebabkan dia antara penyanyi kelas A lah Indonesia. Betul. So disebabkan dia dapat kata call daripada Rosa. Katanya cepat dia nak buat konsert sendiri tahun depan kan. So of course dia sebagai artis nak promoter atau organizer yang boleh bekerjasama kan. So dia dapat lah call daripada Rosa. Rosa recommend, alhamdulillah dari sana. Guna kabel Ni bukan ada table, over table. So kita datang adakan Judika tu as eksklusif. Apa? Kena guna kabel sekarang. Betul. Tapi ini kabel yang baiklah. So insyaAllah daripada galau tu kita akan promosi untuk konsert dia yang tahun depan. Tapi ini kira kan. So siapa yang bawa Judika tahun depan? Saya. Sah juga? Sah juga. InsyaAllah. Kena pergi tau. Kena pergi. Tak apa, untuk abang datang je. Buat coverage. Sama dengan berkali. Kalau dia MC ke? Dia nak cara. Dia MC. Tak payah MC dia. Kau datang pergi je. Tak apa, tak payah nak MC. Dia Ifaroziah je. Dia Ifaroziah dah cuk dia awal-awal kan. Coy. Aduh. Tapi okeylah. Cabaran untuk melaksanakan, merealisasikan konsert ni, ada tak macam kesukaran nak dapatkan artis sasaran? Memang Judika antara yang susah lah kan. Semua susah sebenarnya. Semua susah sebab semua artis susah. Semua artis bukan senang. Betul. Kadang-kadang kita rasa macam artis tu macam nampak santai, tapi sebenarnya dia ada dia punya quality dia. Macam lagi-lagi artis Indonesia, diorang lagi betul-betul dalam bidang entertainment, diorang serius bang. Diorang full time, betul-betul full time. So diorang tag rider diorang memang yang kau-kau punya, memang nak yang ini. So kita memang kena hormati lah. So antara cabaran yang ada is of course costing. Memang harga tiket yang Sufi kasih tu dekat Singapura tu paling murah untuk konsert je gini. So Sufi punya motif, intention Sufi untuk konsert ni, of course semua orang nak make money, tapi Sufi fokus kepada portfolio di mana orang Sufi nak kenalkan branding ni lah. Macam mana Houseboom buat kan. Dulu Houseboom kecil-kecil kan. Sekarang bila orang dah kenal, orang akan datang. Gempak. So macam gitulah. Kita belajar daripada Sufi pun tak ada dah rasa macam kita besar macam mana. Walaupun memang dikenalikan Singapura, tapi tak semestinya kita tu lagi gempak daripada yang orang lain kan. So kita belajar dari orang lain. Macam gini, kita kenalkan brand dulu, konsert galau. Then mungkin kita buat lagi konsert galau version 2 ke, atau konsert jiwang ke, konsert dangdut ke. Kalau konsert dangdut boleh panggil Abang Kelly. Dia gelek pun tak pandai. So macam itulah. Benda ni kan macam satu pertaruhan juga walaupun kita tahu dah letak Judika situ, Cakra kat situ, Rosa kat situ, confirm akan membuatkan orang akan tertarik beli tiket kan. Betul. Tapi mungkin ada tak Sufi macam pertaruhkan something macam tak apa, orang datang ke tak datang ke tak apa, macam terserah lah kan. Terserah. Tapi benda ni, apa yang Sufi cakap dekat Singapura, sebelum ni terbukti tak macam benda ni akan sukses? Pernah terbukti. Antara ni yang New Boys lah. New Boys tu. Sebab New Boys tak pernah. Ni dia buat dekat tempat yang sama Tak, New Boys saya buat dekat Star Theatre. Star Theatre teater paling besar dekat Singapura. 5,000 lah. 5,000. So capacity untuk konsert galau total dalam 13. Lagi besar. Lagi besar, tapi 2 malam lah. 2 malam. Berpecah 2 malam. Macam kenapa Sufi percaya, kata InsyaAllah ada rezeki lah. Sebab masa kita buat New Boys tu, saya rasa bukan saya seorang, Abang Tomok pun tak sangka dapat sampai 5,000 orang. Sebab
Kita ialah sebelum tu dia buat konsert New Boys dekat BJ Pack. Saya rasa dalam BJ Pack berapa je? 1000 lebih. 2000 gitu kot. Tapi Kan? penuh lah. Penuh. So Sufi masa cakap dengan Betul Mak, kita cuba target sejarah lah. Dia bukan sejarah mungkin berulang, dia sejarah ada yang baru punya sejarah kan. So kita create sejarah tu untuk New Boys masa dekat Singapura. So dari sana saya nampak okey, orang ni sebenarnya apa yang diorang nak. Dia antaranya fakta yang menarik yang diorang akan tertarik untuk beli. Harga tiket lah. Harga tiket. Then of course apa konsep tu macam mana. So konsep galau ni semua lagu-lagu galau, tapi bezanya artis original lah. Dan tadi Sufi lupa nak kongsi. Noah ni Sufi bawa bukan lagu-lagu Noah. Noah akan bawakan lagu-lagu Peter Pan. Oh, yang lama. Yang lama. Memang lagu-lagu galau. Yang lagu-lagu lama lebih galau kan. So lebih nostalgia. Betul. So orang bila Sufi baru announce Peter Pan 2 hari lepas, orang tak expect lah. Sebab bila siapa yang bawa Peter Pan dah bertahun-tahun dah kan. Siapa sangka. So Sufi adakan team lah. Maksudnya kita plan dengan management, dengan Noah. So kita plan, cakap okay, saya nak berbeza. So dari sana kita bawa masuk Noah, tapi Noah bawa lagu Peter Pan. So Peter Pan tribute. So sesuatu yang menarik, yang sangat menarik, insya-Allah yang akan orang datang lah. Sebab semua lagu-lagu Peter Pan. Sebab abang pun tahu, kalau orang tanya lagu apa, orang lagi kenal Peter Pan. Sebab klasik kan. So itu antara yang menarik lah. So Noah is gonna be the main highlight untuk second night. Kat sini pun hari tu je ada pernah tahun ni rasanya. November. November akan datang sini. Akan datang ya. Tapi insya-Allah ada surprise lah. Mungkin akan ada Noah konsert di Singapura lepas galau. Sekarang orang doktor tengah minta satu band ni daripada Indonesia. Tahu siapa? Shilon Seven. InsyaAllah. Tapi dengar cerita susah. Ya betul. Sebab vokalis dia dah berhijrah. Tak, Pak Duta tu dia Duta, punya Duta yang berhijrah. Dia bukan berhijrah tu okey lah, betul, tapi sebab dia tengah fokus family. Dia tengah fokus family. Dia very family man dengan anak, fikir pasal keluarga semua. So memang of course ramai. Saya pun antara promoter yang menunggulah. Menunggu untuk dapatkan update sama ada okey ke tidak. Kan, tapi InsyaAllah dengan pertolongan Tati Calai Jarosa, pertolongan Ungu. Sekarang guna kabel macam tu kita buat benda baik, InsyaAllah kita dapat minta pertolongan. Promoter ni memang macam tu dia. Tak bang, sebab tak kalau direct memang susah tau. Tak semestinya. Macam Sheila on Seven tu ramai tau promoter. Promoter berburu betul. Semua have fail. Tapi macam contoh Sufi dapatkan Judika. Itu pun sebenarnya rezeki. Sebab Sufi message management dia dah lama. Sufi message management dah berbulan-bulan daripada awal bulan ni. Tak terlayan bang. Sebab saya tahu ramai yang promoter nakkan Judika. Tapi bila satu malam tu dapat satu message daripada bos dia lah. Bos ni daripada Judika. Saya pun macam siapa ni kan. Kata awak promoter Sah Entertainment ya? Ya. Saya dapat ini nombor daripada Ocha. Sejak apa kan. So dia kenalkan diri. So memang management Rosa yang kita dah bekerjasama, kita dah macam family. So kebetulan dia pun share lah dengan kawan-kawan dia. Yalah, kawan-kawan dia siapa? Afgan lah, Judika lah. So dia kenalkan. So dari sana rezeki lah. So tak adalah macam mesej cakap Rosa suruh mesej, tak ada. So kita pada macam Sufi percaya rezeki kalau ada lah. Kalau tak ada mesti tak ada. Kan. So macam baik artis mana Shilon Seven boleh. So memang betul Sufi tahu yang memang ada yang bantu, tapi pada Sufi kalau dapat macam antara konsep Sufi lupa nak cakap Neo One in a Million. One in a Million? Neo kat Singapura dia buat hari tu. So antara artis-artis, bukan antara artis, the only international artis ramai datang. 5,000 juga. Penuh. Tapi itu sold out dalam masa 2 jam. Nak buka second day tak boleh, tak sempat sebab kat sini pun dia dah tak datang ni. Dia datang Malaysia dulu. Dia bawa Hitman. Tapi Hitman bawa. So lepas tu dia pergi Singapura. Dan Singapura kita nak buka second day, tapi dia kena rush pergi Kazakhstan. Tu tak sempat. InsyaAllah dia akan bawa balik Neo tahun depan. Tapi dia akan bawa dengan kawan-kawan dia lah. Mungkin macam Mario. So dari sana juga kita adalah link kabel lah. Bukan dia kabel yang macam jaringan sendiri yang dah ada. So dia bila dia suka dengan kita punya servis, tambah lagi reputasi dah baik. Betul. Dia jangan silap satu benda, kita
kita buat reputasi okey dah. Reputasi kita betul. Satu benda yang macam orang buat kontroversi, macam orang tak suka dengan, orang akan ingat. Orang akan ingat. Lepas tu benda tu yang akan macam tak payahlah ambil promoter ni kan. So nama kena bersih. Betul. Lagi-lagi kat Malaysia ni tak saya Sufi buat macam apa semua ni memang kena make sure tak sakit hati orang lah, kan. Macam tadi abang tanya kenapa tak buat konsert dekat Malaysia. Antara sebab is banyak kawan. Memang ramai kawan di sini kan, kawan-kawan event, kawan-kawan management. So nak jaga hati. Itu satu. Sebab kadang-kadang kita jaga hati, tapi kadang-kadang kita tak tahu kita macam menyinggung perasaan orang ke apa kan. Lagi-lagi ataupun persaingan nak caras. Nanti ada je cakap saya nak caras, padahal tak caras pun. Tapi berapa je? Sebab memang kita orang kat sini setiap minggu ada betul, konsert. Betul. Tapi muka-muka sama je. Yang penganjur pun muka sama. Lepas tu artis pun muka-muka sama. Betul. Kita tunggu Sheila on 7 sekarang. Tu je. So Sufi memang kenal promoter-promoter sini. So kita ada plan untuk collab lah. Tak adalah buat seorang-seorang. Lagipun Sufi kan nak buat seorang pun, Sufi bukan orang sini. Boleh lah Sufi gunakan wife untuk nak jalan-jalan. Tapi Sufi ni walaupun dah daripada 2015 duduk dekat sini, dekat KL ni, memang dah tahu pasal undang-undang, tapi mungkin dah event masih baru, masih jagung lah, kira kan tak pandai sangat. So apa yang Sufi tahu sini memang banyak ada juga dia punya restriction yang boleh dan tak boleh. Tapi kat Singapura tu sebab dia sistem yang berbeza lah. Dia mungkin Sufi dah biasa dah buat kat Singapura ni event, dan mungkin company dah lama kat sana, senang sikit. Kat sini buat juga yang support lah, collab dengan promoter lain lah. Tu okey, macam lagu-lagu yang diorang akan nyanyi, adakah diorang akan submit ataupun suggestion, perbincangan bersama dengan sah? Customer pilih. Lagu-lagu galau. Lagu-lagu diorang betul. Song list ni diorang pilih. Diorang pilih macam ni. Dia macam saya akan letak kat Telegram nak lagu apa. So diorang kasih list lah. Saya akan copy paste dekat managementnya artis tu. Inilah lagu-lagu yang orang Singapura nak dengar. So diorang macam okey. Salah lagu-lagu sedih kan. Memang lagu sedih lah. Tapi make sure lagu sedih kan. So sebelum Sufi submit kat tu, Sufi akan dengar dulu. Macam make sure kau kasih aku galau, kau kasih aku lagu-lagu yang bukan galau, memang bukan lah. Okey, setiap artis, setiap penyanyi mungkin ada masa yang ditetapkan, duration dia. Setengah jam ke? Apa ni duration dia? Untuk setiap artis. Paling minimum 45 minit. 45 minit. Paling minimum? Paling minimum. Paling lama sebab sejam. Orang pergi House Boom tu 30 minit. Tengok 30 minit. Tapi ada dalam 4 lagu. Betul. Lagu macam tu. Sebenarnya yelah, kalau nak ikutkan, orang datang ni dia nak dengar 1-2 lagu je artis yang diorang betul-betul suka. Alah, macam dulu lah lagu Aku Sanggup. Mana-mana trend setahun tu juga, mana aku bagi macap pagu semua aku sanggup. Tak sanggup aku nak senyum-senyum kan. Makan. Betul. So kita dah tahu memang macam sanggup so fans ni memang macam dia macam gitu, macam lagu Insomniacs kan, kan dia baru keluar lagu dengan Nabila Razali kan. So lagu tu tengah hit kan. So memang orang akan dengar lagu tu je. So memang bila ada show atau konsert, orang akan datang. Sama juga dengan lagu Judika, lagu Noah, Peter Pan, memang aku dengar. So itu yang dorong mungkin nombor tiket pasal itulah. Okey, ada niat tak macam nak adakan dekat Malaysia? Kita orang pun nak konsert galau. Konsert galau macam. Ada. InsyaAllah. Tapi dengan tiket yang murah. Betul, of course. Dia sebenarnya gini bang. Bayangkanlah 88 kali ketiga, mana tak adanya orang Malaysia nak akan beli. Betul. Dia gini, dia $88 Singapura, tapi sebenarnya RM88. Sebab kalau so kita orang dekat macam budak orang Johor nak pergi. Tak, memang dolar lah. Dia gini, sebab duduk Singapura currency besar. Tapi barang dia sama. Dia macam contoh abang beli LED. Kan production ada LED kan. Mungkin harga dia dekat Malaysia RM100, tapi kat Singapura $100. Dia macam gitu. So memang kalau abang tengok, contoh abang tengok tiket Coldplay lah Coldplay dekat Malaysia, Coldplay dekat Singapura jauh. Kalau abang nak convert memang jauh. Tapi kalau abang tengok nak dalam segi nombor dia, kan sama je sebenarnya. Sama je. So kalau Sufi kalau nak buat konsert galau dekat Malaysia, Sufi akan buat harga yang sama, tapi dalam bentuk ringgit lah. Mungkin RM88 paling murah, paling mahal 148, tetap saya rasa murah. Sebab kau dapat jumpa artis yang original kan. Tapi tengoklah kalau dia rezeki tahun depan ke, mana tahu. Sufi nak nyanyi lagu apa ni? Sufi
Diorang nak Sufi diorang antara lagu yang diorang nak Sufi bawa lagu lagu yang viral lah, Tesla tu. Mengapa aku selalu Tapi versi Sufi lah. versi Sufi. Dia akan naikkan key lah. Key dalam beberapa okey, cuba belanja sikit lagu Tesla, Abang Tesla kita. Kejap buka lirik kan. Dah lama tak jadi artis ni, lupa lirik kan. Sebulan lagi. Sebulan lebih. Okey, abang lagu cinta apa tadi tu? Tinggalkan cintaku. Okey, fitnya ni ya. Aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Memang kena lah galau dia. Kena hampuk dengan bini aku rumah ni. Sufi nyanyi lagu ni masa ada satu show kat Singapura. Bini mandang dia macam mandang je. Padahal lagu viral. Itulah. Itu antara lagu yang saya akan nyanyi. Lagi? Lagu Aku Sanggup. Aku Sanggup tu memang wajib lah. Wajib. Lagu Aku Sendiri, lagu Tiada Berganti. Tiada Berganti tu lagu yang first single Sufi dulu. Dia lagu, dan satu lagi lagu ni, Tak Ingin Usai. Tak Ingin Usai. Lagu tapi perempuan tu. Kau memang boleh akan dilakikan. akan dilakikan. Aduh, tapi macam mana bunyi dia kalau dilakikan? Tak nak lah. Tak nak lah. kita kasih dah lot baru. InsyaAllah. Okay, kisah galau daripada Sufi. Kisah galau kisah galau. Antara banyak-banyak kisah galau dalam hidup. Antara kisah galau paling sedih lah. Kasih sikit. Lepas EF kena game lah. Kena game dengan ex-girlfriend. Betul lah. Sebab lanjutkan lah. Tak apalah. Saya pun dah kahwin kan. Tak ada apa-apa dah sembunyi kan. Kadang-kadang bila tak ada jodoh, dia jadi bodoh lah kan. So dulu memanglah lepas AF, lepas apa semua, dah kata bujang senang lah, senang kata. Biasa dalam nakal tu ada. Tapi antara benda yang sangat-sangat yang bukan, yang tak elok lah, antaranya membazir duit dekat perempuan dia. Nak tackle. Tapi fikir balik, apa yang aku buat last tak makan apa-apa. Malam tu tak makan, tak ada duit. Nak masak pun telur pun dah habis. Ingat lagi lah, sebab sanggup berkorban apa saja. Itulah last kena game, kena caw kan. Memang betul lah kena caw lah. Dapat lelaki masalih lah apa. Serius. Tapi tak apalah, tak ada jodoh. Alhamdulillah. Handsome Sufi kena tinggal. Betul. Mungkin tak lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada seorang bahagia dengan isteri yang memang terima saya seadanya. Cik nampak dia, nampak. So memang saya takkan jadi abang Tesla lah. Janji. Berapa orang anak? Anak kucing 2. Anak belum lagi bang. Tengah planning. Lama. Sebab masa COVID kan. COVID tu sebenarnya sebelum COVID dah plan, memang nak cuba. Tapi terus COVID. Masa COVID Sufi down bang. Masa COVID tu Sufi tu hampir bankrupt. Betul. Hampir memang tak ada duit. Tak ada duit. Terduduk. Masa kan artis kan dia bukan Sufi seorang, ada kawan-kawan Sufi juga yang down. So macam datang ramai je down. Sop semua sambil down. Kita sama-sama down. Sebab masa entertainment tu kalau biasa show kita akan tahu rocket Under Rocket. So sekarang dah tak ada lama dah. So Sufi masa time sebelum COVID tu kan, biasa kalau kita ada job kita punya jadual. Okay, aku ada dinner tarikh ni, dinner ni berapa ribu macam tu lah So masa COVID, semua yang dalam list Sufi tu sekejap tunjuk abang simpan lagi buat kenangan. Okay, kenangan yang takkan dilupakan. Betul. Okay, job 2021. Okay, ni job contoh ni semua yang patut dapat. Ini yang patut dapat. Lepas tu datang PKP, cancel ni. Terus cancel semua ni. Ui, banyak tu. Yo. Memang 200-300 ribu habis memang burn gitu dia bang. So memang kisahnya perancangan, antara perancangan yang sepatutnya ada adalah honeymoon lah.
honeymoon dengan Ain. Tak pergi-pergilah. Asal honeymoon kat rumah je bang. Keluar masuk toilet gitu. Ingat lagi masa Sufi kahwin tu kan? Sebelum Sebelum kan? lepas kahwin COVID. Lepas kahwin tu COVID terus. Berapa bulan lepas tu COVID. Oh kan? Sebab kahwin bulan September, 9 September. Tu kita busy dengan apa-apa dan planning dia 2020. Awal tu nak biman Januari kita nak pergi time winter, nak pergi Europe. Terus tak dapat beli tiket sebab dah ada restriction kan. Border sini tutup, border sana tutup. Last kena semua tutup. Terus Bibi memang buat keputusan untuk balik dekat KL lah, duduk sini dengan wife kan. Ingat lagi Sufi daripada pukul 9 pagi bangun, cakaplah terduduk kat sofa. Wife pergi office time tu dekat kondo lah, kondo dengan kondo, kirakan kecil, office kecil, dia jual sambal keripik kan. So pukul 9 pagi dia dah keluar pergi office, dia balik rumah dalam pukul 8 malam. Sufi masih kat sofa yang sama, tak mandi lagi, tak apa lagi, duduk macam tu. Depress. So masa tu Sufi bangkitkan diri dengan buat sesuatu yang tak pernah Sufi buat. Antara ni buat live. Buat live dekat Facebook. Live yang betul-betul live santai, yang betul. Biasa orang kata Sufi yang macam sangat-sangat nak macam nak man kan. Ingat skema kan. So live tu memang open concept. Open concept. Kirakan masak ayam adalah, masak goreng telur sampai tercampak, memang open lah. Kita open. Maksudnya dalam hati macam aku dah kahwin, aku tak ada apa yang aku nak rush, aku tak ada awet-awet aku nak tackle. Aku cuma nak hidup aku aman. So kita buat open concept live. Alhamdulillah live tu average 500 lebih sampai 1000 lebih kat Facebook. Facebook offer pula partnership. Semua orang masa tu menghadap handset semua. Betul. Kita buat live, kemudian buat sambal. So Ain, my wife ni kirakan dia yang bantu saya banyak. Masa tu dekat KL KL, saya duduk Sungai Besi. Oh iyalah. So dari sanalah kita bangkit. Cik Lan selalu pergi. Cik Lan selalu. Memang selalu singgah. Hadi Mirza pun datang lepas Gegar pun dia selalu singgah. So memang buat kita ambil lah job-job kecil pun buat job-job kecil yang macam show-show, contoh show raya kan dia pakai virtual kan. Yalah, bawah pakai spender, atas pakai baju Melayu. Contohlah job-job gitu kecil-kecil dapat lah kan. So, simpan-simpan. So masa diorang dah buat pengumuman untuk nak buka border, so dapat job lah. Mula dapat job, tapi rasa macam takut sebab lepas 2 tahun tak naik dekat stage. So macam tak tahu macam mana nak nyanyi kat atas stage, macam lost tau. Dan first job saya dapat adalah konsert sendiri dekat Esplanade dekat Singapura. Dia tanya penganjur macam mana nak jual tiket. So gini macam habis aku dah 2 tahun tak tengok muka aku, tak tahu muka aku macam mana pun. Kan so dia kata tak apa, kita cuba. Jual tiket lah, tiket murah, paling murah $58 lah, paling mahal dalam saya rasa $80. Sold out bang. 1,800. Masa tu kan lepas PKP, lepas PKP dia dah orang dari macam dia cuci dia punya minda semua orang nak bebas nak pergi. Betul. Sampai sekarang orang tak bosan-bosan tau. Ya, dan lepas tu adalah job-job masuk, tapi Sufi macam dah belajar dari kegelapan. Maksudnya memang job tu kadang-kadang kita dah confirm kat depan ni, tapi kita jangan anggap macam dah confirm. Sebab kalau Tuhan tu nak tarik rezeki, COVID ke apa kan, macam itulah. So Sufi kumpul-kumpul duit tu, Sufi ambil satu risiko yang tinggi. Contoh dalam bank account Sufi tinggal cakap lah tinggal $50,000, RM150. Okay, nampak macam besar kan, tapi Sufi ada sebegitu untuk buat sesuatu. Sebab inilah kena fikir nak swap isteri, bagi nafkah, nak maintenance rumah macam mana kan. So Sufi gunakan semua duit tu, Sufi tinggalkan mungkin dalam $5,000. Sufi ban dekat satu konsert Ungu. Konsert Ungu. So, the first job, the first concert yang sah buat. First yang sah konsert. Ungu. Dekat Singapura. So kita buat konsert tu untuk pertama kali, sold out dalam masa 2 jam. Bila sold out, Sufi jadi speechless tau. Dalam hati macam ya Allah, aku literally just flip the money, dalam masa 2 jam rezeki kan. Dan nak nangis lah, rasa macam ya Allah, bersyukur sangat. So lepas dah buat Ungu, dah dapat hasilnya, duit tu simpan buat Kugira Mazdo. Simpan lah Kugira Mazdo. Lepas tu buat Wali. Lepas Wali kita buat ST12 Neo. Lepas tu Rosa dan New Boys, dan sekarang Konsert Galau. So memang apa yang ini Sufi memang jujur cakap lah, apa yang Sufi ada sekarang memang berganda-ganda lebih dari apa yang Sufi ada sebelum COVID. Tapi dengan keadaan yang bersyukur. Hikmah. So memang keadaan Sufi sekarang ni memang bersyukur, yang di mana aku memang berduit tapi tak guna aku nak beriak. Maksudnya aku tak payah nak menunjuk lah, tak payah nak bilang satu, tak payah nak tayang satu dunia aku ada ni, tak payah. Maksudnya
antara kita dengan Allah aja. So kita tolong kawan-kawan yang memerlukan. So macam tim Sufi semua kawan-kawan rapat, kasih dah macam dorang rezeki sikit, jadi apa, jadi ni ke jadi tu. Dan kalau nak belanja pun sekarang Sufi make sure Sufi dengan isteri Sufi kita beli benda-benda yang perlu dan atau kalau let's say nak beli atas macam bukan pembaziran lah, maksudnya sesuatu yang kalau kita beli kita jual balik, kita beli untung, macam emas, macam jam ke apa contohlah. So dari sana nampak kita punya duit tu aset lah, daripada kita nak membazir macam bukan kan. So Sufi tak nak membazir. Sekarang kita pun sekarang buat live juga, makan macam biasa, tak adalah nak makan mewah. Mampu memang mampu, tapi Sufi dengan isteri Sufi kita sentiasa, dia selalu ingatkan Sufi, sekarang ni you dah senang, tapi jangan lupa time susah. Maksudnya kita jangan tunjuk orang yang macam kita ni senang. Biarlah kita hidup macam mana kita macam ni, tapi lebih mampu. So kita pindah rumah ke rumah lebih besar. Kita saya pun tambah lagi satu kereta. Alhamdulillah. So benda-benda yang buat suami isteri happy lah. Sebab fikir balik, actually kalau kita buat partner kita happy, insya-Allah nanti akan ada, Tuhan akan gandakan lagi banyak rezeki lah. Baik partner kita, isteri kita atau keluarga mara. Dan tahun ni pun bulan 4 arwah bapa saya mau meninggal. So of course something yang saya pun macam sempatlah nak tunjukkan dia yang bah Sufi dah sampai ke tahap ni, you know. So alhamdulillah lah. Sekarang ni apa yang saya buat sekarang is memang Sufi ada banyak kawan-kawan yang rapat. Antara ialah kawan rapat Sufi Kelly contohlah. Memang orang nampak dia macam gitu, tapi orang tak tahu kebaikan dia contohlah. So, Kelly baik nampak je. So antara apa saya buat ni selalu belanja makan dia. Kan? Tengok rezeki dia belanja makan tapi di sini tak makan. So antara sesuatu yang Sufi tengah buat, nak cuba dah buat juga sekarang ni, kan banyak-banyak kawan-kawan ni, contoh kawan ni dia bagus kat bidang ni, kawan ni bagus kat bidang ni. So kalau Sufi ada opportunity yang di mana okey aku perlukan kawan yang ada, aku perlukan orang yang boleh buat dalam bidang ni, kasih kat dia. Macam cakap dia macam Abang Kelly dia bagus dengan bidang-bidang dengan media. Cakap okey bang, abang usahakan ini. Kelly serba boleh, dia menyanyi pun boleh, PR pun boleh, media pun dia, semua dia nak kaut. Sebab semua orang nak cari rezeki kan. Semua nak cari rezeki. So kita tahu kawan-kawan mana yang jujur. Ada juga kawan-kawan yang tiba-tiba terus panggil brother. Ada bang, ada. Okey, ada sebab kita ni nak sambung dekat bahagian kedua bersama dengan Sufi Rashid. You guys stay tune Alright. Okey guys, bahagian kedua bersama dengan Sufi Rashid yang sekarang ini setengah sibuk untuk memperbanyakkan lagi artis-artis yang kira ni membantu jugalah artis-artis kita. Betul. Untuk meningkatkan lagi kita punya mutu dan juga credibility dan orang kata konsert ni satu benda yang job besar ada dalam profil setiap artis. Betul. Kita nak tanya Sufi, mungkin ada ramai dekat kita nak bantulah nak bagi orang kata meningkatkan ataupun memberikan satu pencapaian kan. Betul. So bila artis ni buat konsert solo, itu satu pencapaian bagi dia, kejayaan bagi dia lah untuk meningkatkan lagi diri dia dalam bidang nyanyian. Betul. So okay, dalam ramai-ramai, tak kira lah kawan-kawan Sufi ke dalam dekat Malaysia kita ni, mungkin ada yang belum lagi buat konsert, tapi Sufi rasa macam kalau buat dia konsert mesti ramai. Okay, antaranya lah Amir Masdi kan. Memang ada perancangan untuk dia. Dia tu antara nama yang orang kata macam the next Fazil Tahir, the next ni lah, dia macam aura dia dah ada. Sebab Sufi, saya I'm an artist myself. So saya tahu sebagai seorang artis apa kita nak. Memang antaranya of course album, konsert sendiri, dan of course lagu-lagu yang orang akan ingat selamanya lah. Kan macam terbukti lah macam lagu sendiri aku sanggup pun sampai sekarang orang mesti nyanyi. Contoh lagu Abang Mazir, lagu Asmara pun sampai sekarang orang tu. So Sufi memang ada kawan-kawan rapat, Usop, Syamil, Amir, nimit lah. So memang antara yang Sufi nampak yang dah tengah naik, yang boleh pergi yang orang akan ingat dengan suara yang berbeza. Amir lah, Amir Masjid. Dan dia pun seorang yang humble. Kalau tadi Sufi memang dia tu memang ada aura, tapi of course Sufi cakap dengan dia, "Mei, kau kat Malaysia memang ada aura, memang kenal. Tapi tak semestinya kau masuk Indonesia atau Singapura orang kenal lagi." So sama juga pada Usop punya first job dekat Singapura, Sufi yang bawa masuk dia. Sufi yang kenalkan dia.
Aina Abdul pun that time first job dia atau first appearance dia kat Singapura pun Sufi yang bawa masuk dia. Hebat Sufi. Sufi kira kan Aku tak tahu sah tu siapa. Rupanya Sufi. So Aina first time datang Singapura that time featuring Pasha Ungu. Kosok Ungu as a guest artist. Sufi memang Sufi kenalkan macam yang kawan-kawan yang Sufi tahu memang sangat-sangat potential. Kenalkan dekat market Singapura dulu. Sebab Singapura ni dia lain sikit bang. Dia macam orang dah dengar, memang orang dengar lagu dulu tapi orang nak tengok depan-depan. Orang nak tengok depan-depan dan orang akan menilai sama ada orang nak datang untuk konsert orang bayar tiket ke tidak. Contohlah macam gitu. So Amir tu memang antara yang Sufi tengah target nak buat satu konsert. Mungkin taklah sebesar dekat Star Theatre. Target dalam 1,000 lebih 2,000 pun saya rasa pencapaian tinggi tu Amir. So of course that's one dekat Malaysia ataupun Singapura? Dekat Singapura. Dekat Malaysia kan dia dah buat kan. Dia akan datang. Dia buat tour je. Tapi ada perancangan tu. Alamak, oops. Oh ya ke? InsyaAllah. Faham. So dengan promotor lain. Dengan dia sendiri kot sendiri. Amin ni saya tahu dia berdikari dengan Balan dengan management dia. So sama juga dengan Syamil dengan Ernie. Dia kan belum buat konsert sendiri lagi macam dekat Singapura semua kan. So sedangkan Singapura ni market dia Sufi kira kan Sufi boleh jagalah untuk kawan-kawan dekat Malaysia. Dia macam dia bukan sebab nak kejar dolar bukan. Sebab kalau fikir untung pun sama je bang. Kalau nak buat konsert kat sini, konsert dekat Malaysia atau konsert kat Singapura, lepas convert pun sama je. Untung dia sama je lebih kurang. 1,000 sini mungkin $3,000 sana. Sama je. So dia nak kenalkan kat market mana. So kalau at least kalau contoh si bawa masuk Usop that time 2018 si bawa masuk Usop. Alhamdulillah lepas dekat Singapura ramai nak dia untuk datang lagi sebab dia tu sempoi. Orang dia sempoi, suara sedap, sempoi. Gila bergila macam gitulah. Orang suka macam gitu bang. Dia gila santai, dia gila relax. Betul. So orang bila dah suka Usop, orang kata saya, Sufi Usop available tak? Sufi Usop available tak? Available lah, ambil lah kau gini. Contohlah. Sama juga pada kawan-kawan yang lain. Macam Ernie ada biasa sebawa. Ernie pun akan ada konsert dekat Singapura Disember. Konsert dia dengan kawan-kawan kat Singapura. So Sufi Bu kenalkan dia dengan promoter dekat Singapura. So dia sebagai artis kita tak boleh nak bermusuh ke apa. Kita kena bantu. Kita kena bantu sebab saya tahu perasaan sebagai artis. Kita kalau nak harapkan job saja dia ada dia punya lifespan. Nak harapkan job yang banyak untuk 2, 3, 4 tahun susah. Memang kena ada sesuatu benda yang lain. Contoh macam lain lah. Macam Syuib pun ada bisnes sendiri, Bumblebee, ada bisnes-bisnes yang lain. Maksudnya even Zizan pun buat konsertnya SC12 ni kan. So Zizan dah saya nampak dia promote. So saya nampak memang selain daripada kita punya kerjaya sebagai penyanyi atau pelawak atau pelakon, kita ada benda lain. Sebab kita akan ada pelapis yang baru. Sekarang apa tengoklah TikToker sekarang pun dah gelar artis. Aku usah payah beratur tu kau buat TikTok gila-gila jadi artis. So memang lah generasi yang berbeza yang kita kena memang kena ikut generasi selepas Covid ni lagi. Memang kita kena ikut. Salahkan TikTok ni. Aku geram betul TikTok. Dia cerita dekat Indonesia dah haramkan TikTok Shop tau. Dekat Indonesia apatah lagi dekat Amerika, India kan dia orang berperang dengan China. Tapi dengan Indonesia dia tak ada macam jual-jual lah. Tak ada lagi? Tak ada. Kita dekat Malaysia ni beruntung lagi kan. Betul. Sebab haramkan matilah. Sebab alasan dia brand-brand yang kecil-kecil ke yang besar-besar ni bila berada dekat TikTok Shop lebih murah. So orang beli dekat situ daripada beli dekat luar. Baju pun saya nampak sampai 2-3 ringgit apa dia jual sebab TikTok pun kasih duit apa entah kan. Itu yang menjejaskan ekonomi lah. Betul. Sebab kalau nak ikutkan sekarang social media ni dah terlampau banyak. Banyak sangat platform. Ni yang saya rasa lah, budak-budak sekarang dah terlampau dimanja. Dia macam saya umur 15, 16 saya dah kerja waiter, kerja KFC, kerja McDonald, kerja cuci-cuci apa semua dishwasher. Sekarang 16 tahun kau boleh jadi TikToker, kau boleh jadi social media influencer kan. So lagi glamour. So memang secara logiknya sebagai manusia ni yang glamour memang kau akan pilih. Tapi sampai bila? Itu je. Glamour ni sekejap je. Sekejap je sebab bila kau dah kahwin, contohlah makin gendut ke apa kan, atau kau makin berusia, siapa nak tengok kau? Betul tak? Tapi kalau at least kalau ada kerjaya macam yang business ke apa, company sendiri apa kan, kau tua macam mana pun turun-temurun. Orang-orang yang ada macam contoh ya, ada company industri jual besi ke, jual getah ke,
Kan nampak dia memanglah nampak buruk dia punya pekerjaan, tapi orang tak tahu hasil dia berapa banyak, berapa juta. Kan itu yang kalau kita nak cuba nak fahamkan orang, sebenarnya pekerjaan yang lagi sempurna adalah pekerjaan yang tak nampak sempurna. Nampak ayat tu. Pekerjaan yang paling sempurna adalah pekerjaan yang tak nampak sempurna. Nampak? Kena petik tu quote betul. daripada Sufi Betul, sebab Sufi pun dulu pun Sufi memang lah umur 25 tahun. Budak lagi lah kan. Nak AF, glamour, awet-awet ni, DM ni, apa-apa hantarlah gambar bogil lah, apa semua, bodoh-bodoh. Mula-mula mengingatkan, kita hot. Memanglah kita rasa happy, tapi tengok poket tak ada duit. Tengok macam dekat bank account tak masuk-masuk pun, tak ada apa-apa pun. So, apa yang kau nak sebenarnya? Kau nak famous ke apa? Kalau kau nak famous tapi memang kau dah ada duit, kau memang mungkin mak ayah juta-jutawan yang kasih kau duit bulan, itulah cerita. Tapi kalau kau jenis yang nak adakan masa depan yang cerah, memang kena cari betul-betul kerja yang betul-betul kerja. Nak jadi influencer boleh. Tapi ada cara. Maksudnya kalau contoh nak jual macam Ain lah, macam my wife, dia jual sambal. Memang dia buat live TikTok live, betul, tapi produk dia adalah sambal. Dia bukan jual diri macam gilik-gilik apa. Sekarang ada apa AI AI yang gini-gini. NPC. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Ya Allah. Thank you for the coffee. Kan, I mean sesuai Kelly kau buat Kelly. I mean dia tak salah. Tapi dia tak boleh jadikan full time dia tu. Penat tu. Saya tengok pun penat. Tak, ada satu malam ni Sufi dengan Ain layan. Layan ni? Ada satu NPC daripada yang dua orang lelaki yang putih-putih dari Malaysia ke Singapura, tak ingat. Bang 2 jam bang dia buat. Memang banyak gift. Tapi 4,000 ada cerita satu malam dia dapat 4,000. Ya, memanglah. Tapi berapa lama bang dia kan beri tu. Asyik trend sekarang lah. Lepas tu betul hilang. Betul. Sekarang yes. Pekerjaan sekarang banyak ikut trend. Dia tak ada yang sustain. Nak sustain tu, kalau sebagai seorang muzik tu, sustain adalah jadi musician, contoh composer lagu hit, royalty kau selamanya dapat. Contohlah kan macam M. Nasir kan, royalty. Kalau jadi penyanyi mungkin dalam 10 tahun atau max mungkin 15-20 tahun. Dan lepas tu kau kena fikir benda lain, sebab orang sekadar ada anak, ada isteri, suami, kena fikir benda lain. So of course kena adakan lain. Macam Sufi, alhamdulillah Sufi buat event. Memang selain konsert, Sufi memang buat event supply artis, supply artis. Ini selepas COVID. Sebelum COVID dah buat dah bang. Sebelum COVID dah ada. Dah ada. Tapi apa yang membuatkan pergerakan hati tu? Macam mana nak niat untuk buat konsert dan benda tu berjaya, sukses? Mungkin ada sifu yang Sufi rujuk ataupun Sufi belajar daripada pengalaman. Belajar daripada kesilapan, belajar daripada pengalaman. Sebab sebelum Sufi datang, maksudnya Sufi dilahirkan dengan keluarga yang bukan senang. So memang dari awal kecil memang Sufi bekerja je, otak kerja je, workaholic lah. So masa dekat dalam AF pun sebenarnya Sufi kena buat keputusan bang. Masa time AF Sufi tengah full time banker. DBS Bank dekat Singapura. So which is full time lah. Gaji memang sedap. $4,000 sebulan, 3,000 lebih $4,000 sebulan, memang sedap. Tapi kena buat sacrifice. So bila Sufi sacrifice, terpaksa resign. Sebelum masuk AF tu, masuk dia resign. Terus I told myself, aku cubalah kerjaya dia sebagai penyanyi. Tapi of course 2017 saya buka company kat Singapura. Saya jalankan event juga. Sebab bila 2017 saya dah rasa dah job aku tak rasa macam tak panas, tak kencang. Memanglah tapi tak kencang. So kena buat benda lain. Sufi cuba jual kurta. Ingat lagi jual kurta. Dan Sufi buka kedai. Kan Sufi buka kedai tulang merah. Kan cuba. So memang Sufi memang dah dari dulu memang akan sentiasa buat sesuatu yang tak berjaya, cuba benda lain. Sampai kan kau berjaya yang mencukupi. Macam sekarang lah, alhamdulillah memang mencukupi. Sekarang di tempat yang selesa lah. Memang Sufi memang dari dulu memang ada target sebelum umur 40 memang nak retire. Maksudnya retire, Sufi tak nak kerja. Sufi mungkin company Sufi kasih auto run, kasih tim-tim Sufi jaga, dan Sufi fokus pada keluarga, pada anak. Sebab banyak duit pun pening bang. Betul. Serius. Banyak duit dia banyak. Kalau banyak duit ni dia banyak bisikan syaitan. Okey, Sufi, sebenarnya nak jadi promoter ni, apa yang seseorang perlu buat? Wajib dibuat Wajib dibuat. Okey, ni style saya Mungkin promoter lain promoter style lah. Saya percaya kalau nak jadi promoter atau buat event, kena ada duit.
Kena ada duit dulu. Kena ada duit. Modal lah. Modal Dia 2 kali ganda ataupun berapa kali ganda daripada keuntungan biar yang lebih, jangan kurang. Macam contoh saya buat konsert. Contoh ni saya open lah konsert Rosa. Okey, Rosa Rosa cakap 500 juta. Okey, 500 juta maksudnya bayar kat semua. Kos semua lah. Semua kos. 500 juta. 500 juta. Okey. So saya akan sediakan at least 600 ke 700 ribu. Kirakan biar lebih. Make sure duit tu kira ada depan mata. Tak kisahlah kau nak ambil loan ke apa ke. Setiap setengah orang kebanyakan ambil loan. Macam saya ni tak. Saya memang duit yang saya dah kumpul dah bertahun-tahun. Rolling. Okay. So saya pun terkumpul lah. Betul. Saya pun aku ada 700 ribu. Saya dengan partner saya Anwar Randi, best friend saya. Kita ada 700 ribu. Okay, jom kita buat. Kalau tak ada ni, pada saya boleh. Setengah promoter dia mengharapkan mungkin daripada sales. Tu mungkin dari sales tu dia boleh ambil keluarkan. Tapi itu ada risiko dia sendiri. Risikonya kalau contoh tak ada sale, tapi kau kena bayar. Kena bayar juga. Rugi lah. So macam mana kau nak dapat duit tu? Contohlah. So macam saya suka save. Saya suka kalau tak ada duit saya takkan buat. Sebab tak nak ambil risiko yang tinggi. Tak nak berhutang, betul. Sebab kalau baik saya sacrifice duit saya ni, kalau rugi pun duit saya. So itu antara benda kalau saya sebagai promoter saya itu perlu buat. Dan of course selain tu costing benda lain, contoh ialah jangan lambat payment, flight jangan lambat sangat, hotel jangan lambat sangat, sebab benda ni makin lama makin mahal. Artis punya duit tu penting. Macam contoh kalau macam saya kan artis, kalau organizer bayar saya awal atau ikut pada kontrak, saya akan menghormati dia. Dan saya tahu siapa saya nak cari kalau saya ada job. So saya letak diri saya sebagai artis tu. So saya bayar, make sure kontrak tu tak cakap lah bulan 20 hari bulan kena bayar. Saya akan bayar 19 hari bulan atau 20. Contohlah, have to respect. Kita kena professional. Dia tak nak tahu kita rugi atau untung. Dia tak nak tahu. Yang dia nak tahu is kita menepati janji. So make sure kita menepati janji, kita respect. Macam sekarang, macam konsert galau ni, apa-apa sih buat semua, buat poster kan, design semua Sufian buat. Berapa costing konsert galau? Okay, kira budak sini habis sini. Okay, boleh lah. 2 juta? 2 juta. Tak, lebih ringgit kan, ringgit untuk 2 malam. 2.5 juta. So memang 2.5 juta nak kena ada poket sekarang ni. Kena ada. Boom. Alamak, agak-agak pulang tak? Agak-agak dapat pulang. InsyaAllah. So far dah break even. So far dah break even, alhamdulillah. Okay, maksudnya tiket-tiket dah dijual dan dah break even. Berapa peratus? Sekarang ni dah 60%. Kita baru buat promosi. Yang paling mahal dah ada lagi? Ada lagi. Masih sebab dia berdiri kan? Berdiri. So ada. Jadi berapa yang? Sebab kita ada sponsor lagi. Sponsor dalam $100,000, RM300. So ada sponsor. Antara sponsor untuk konsert ni? Okay, sponsor yang Sufi buat konsep dia macam festival juga, di mana ada vendor. Tapi vendor ada jualan. Tapi vendor konsert ni start pukul apa? Konsert dia start pukul 6. Pukul 6 petang. So kita akan start queuing dalam pukul 3. Pukul 3 dah queuing dah. Start queue. So ada vendor 5 vendor je ada. 5 vendor dekat luar konsert tu. Eksklusif je. Okay. Lain-lain. Antaranya contoh air Balang SG Singapore punya vendor lah. So air satu, sate satu, hotdog satu, yummy takoyaki satu, nacho satu. So dia lain-lain. So orang dah pilih, ada pemilihan. So vendor ni diorang adalah sponsor kita. Sponsor juga di mana diorang ada exclusivity, featuring diorang apa semua. Kirakan kita buat collaboration real dengan orang. Malaysia, saya tak pernah ambil sponsor bang. Dalam saya punya konsert tak pernah ambil sponsor kecuali makan. Makan tu jenis yang sponsor yang kasih makan lah. Sponsor duit tak ada. Ini first time. So saya make sure yang ni first time yang diorang bagi kasih duit. So kita kena make sure yang kita gunakan duit tu sebaik mungkin. Kelebihan untuk lorang sebenarnya. Dia tak boleh nak fikir pasal kita. Dia fikir pasal dorang. Tapi sponsor tu daripada makanan. Vendor-vendor makanan ni yang bagi duit. Betul. So dia tak ada macam kita kan macam contoh main sponsor Celcom, Maxis, tak ada kan? Kita ada main sponsor satu. Taqwa, insyaAllah. Insurance. Insurance. So insyaAllah kalau confirm lah. Itu tak confirm lagi sebab
Of course lah, kita kena make sure. Biasanya apa yang dijanjikan untuk main sponsor ni? Macam tiket untuk peraduan ke, ataupun dia orang kena bayar and then kita bagi seat untuk dia orang? Okay, macam konsep Sufi tak nak macam biasa-biasa punya sponsor. Dia biar berbaloi. Okay, contoh apa yang Sufi kasih diorang. Satu, kita kasih diorang satu collaboration punya reel. Collaboration reel ni kira kan sekarang beli collaboration kan, sebab Sufi punya Entertainment punya site punya Instagram sekarang impression dalam 25 juta. Memang sekali tengok video memang 40-50 ribu orang kan. So kita buat satu collaboration reel di mana kita craft video tu sendiri untuk diorang. Itu satu. Dan kita ada meet and greet passes. Meet and greet passes, dia bukan tiket yang untuk dijual. Kira kan orang biasa tak boleh beli pun meet and greet passes tu. Kira kan nak jumpa artis. So kita kasih kepada sponsor je. Sponsor je. Then of course diorang ada booth sendiri. Dan kita kasih diorang buat kita kasih TVC diorang. TVC di mana ada sebab setiap malam ada tiga transmission. Sebelum artis masuk ni kan ada transmission kan. So tiga transmission kita kasih dia. Tiga dia nak tayang apa tak serah. Tak kisah. Tapi 3 visual produk mereka yang berbeza. Sebab kita kasih diorang satu guaranteed amount orang yang daripada 3,000 ke 5,000 orang satu malam tu akan nampak, akan tengok. Dan selain tu of course kita buat giveaway. Okay, contoh lah apa abang rasa, contoh Sufi main sponsor. Sufi nak kasih 500 tiket free untuk konsert galau. Orang nak tak? So syarat dia senang je. Kasih email address. Contoh diorang nak data. Okay, kasih email address, isi form dah. Tapi benda tu akan menarik. Contoh lah, ini ada antara idea-idea. Sufi make sure yang memang diorang main sponsor, kena make sure yang diorang dapat lebih daripada kita. Maksudnya kelebihan tu biar berpihak pada mereka, bukan untuk kita. Memang kita dapat duit tu, kita akan guna duit tu juga untuk marketing kan? Betul. Kita contoh marketing, kalau let's say confirm antaranya Sufi keluarkan dekat contoh radio kan, betul lah, powered by Budi, powered by ni. So orang at least ada sebanyak exposure yang ada. Sebab nak cari duit bukan senang kan. Bukan sekadar sebanyak orang kata sponsor buat keluarkan IG story. Kita tak nak macam itu. Sebab aku pun artis aku tu buat IG story pun tak tengok pun kan. Kan. That's why sekadar orang nak saya review makanan bang, orang nak bayar, saya cakap tak payah bayar, kasih je makanan. Sebab tak garanti pun yang aku post kat story orang akan beli. Sebab aku pun kenyang dah cukup. Betul. Reality ni macam gitu. Kan. Orang reality ni macam gitu. Nak betul-betul orang nak ada ROI, kena make sure kena video betul. Sufi, untuk konsert galau ni ada tak macam Sufi terniat untuk buat rakaman dan jual ke stesen TV ataupun macam mana? Ada, tapi kalau rekod lah. Ada rekod, tapi untuk jual tu mungkin tak tahu lagi. Depends. Memang itu dah level lain lah. Itu dah level yang betul-betul kau ni kan nak jual masuk Netflix. Kan aku jadi Syamsul Yusof pula. Itu dah kena ada production kan. Betul. Memang ada itu antara kata idea yang memang dah lama mesti fikir, tapi kita fokus pada apa yang kita nak settle dulu. Kita buat konsert dulu ni. Footage tu tengok kalau actually ada footage yang sebelum ni boleh je adjust jadikan satu movie, satu dokumentari boleh je, tapi tak nak lagi kot. Tak nak ke arah tu. Sufi, dalam banyak-banyak konsert yang paling berjaya dan paling sukses keuntungan yang bertimbun yang mana? Neo. Dia sebab konsert Neo jangka macam kalau dah bawa dia mesti akan tak jangka. Tak dijangka. Macam kita akan macam dia dalam dua lah macam ragu-ragu. Betul, memang ragu-ragu. Neo tu antara paling ragu-ragu sebenarnya. Tapi berjaya. Betul, berjaya. Sebab first dia bukan murah bang. Dia seorang je $250,000 USD. Kita kena bayar dia. Dia seorang je $250,000 USD. So of course tiket kena jual mahal. Tiket kena jual mahal. Betul. Tapi orang pergi tak. So soalan first time kot. Betul. Soalan yang Sufi ada pada diri Sufi dengan tim. Neo tak pernah datang Singapura. Seumur hidup dia tak pernah datang Singapura. Kenapa? Adakah sebab dia tak popular ke? Adakah sebab apa-apa ke kan? So kita macam boleh ke jual Neo ni? Kita semua tahu Neo. Semua siapa tak kenal Neo kan, lagu Vanilla, lagu One in the Million, lagu Mad semua. So kita cubalah. Kita kan kirakan tu market bukan untuk Melayu je. Tu market untuk China, India semua dekat Singapura. So kita cuba jual tiket mahal, tapi tak mahal. Maksudnya taklah mahal sebagai macam Coldplay ke,
tak mahal macam One Republic. Kita on par, kurangkan sikit. Sebab saya punya company Sah Entertainment ni, kita punya konsep kita adalah konsep menjual tiket yang rahmah, Mampu milik. yang mampu milik. Okay. Untung tu tolak tepi asalkan tak rugi macam gitu. So kita jual lah paling mahal paling mahal $258. Paling mahal. Hampir sama VIP. harga dengan Malaysia. KL hampir sama. So jual lah dalam masa sejam bang. Habisnya 5,000 licin. So Tak buat malam kedua. nak buat tapi dia kena pergi Kazakhstan. Dia cakap boleh tapi kena sewa jet. Sudah jet bang $220,000 bang. Mampus aku. Okay, next year pula. InsyaAllah. So next year memang ada plan lah nak buat dalam tempat lebih besar sikit lah untuk dia. Sebab kebetulan antara sebab kenapa Sufi berani nak bawa dia lagi sekali, sebab masa yang dia datang ke Singapura, Sufi dah check dah 90% Melayu. Tak ke pelik ke Mak Saleh Negro kau tengok semua pakai tudung. So Melayu memang market Sufi kan market Melayu, tapi tak sangka lah sampai 90% semua Melayu. So kirakan Singapura ni Melayu cuma 20% dia bang, 80% semua yang bukan Melayu. So Neo ni kan international. So Sufi nak target kepada yang lagi non-Malay juga. So insyaAllah boleh buka lagi besar. Macam tu lah. Okay, kita ada 14 minit. Mungkin harapan lah untuk konsert galau ni. Kita nak ajak juga khususnya yang peminat-peminat daripada Johor lah, paling dekat kan. Johor, boleh. Melaka, beli tiket dan pergi. Dia buat Sabtu kan? Dia setiap ada Sabtu, betul. Dia Sabtu. 9 hari bulan tu Sabtu, 16 hari bulan tu Sabtu. So kalau nak beli tiket boleh ke inilah www.sistik.com.sg. Dia sekarang semua Sistik Sistik senang sebab dia international. Boleh pakai kat Malaysia. Sistik tu boleh pakai. Maksudnya dia bukan khas untuknya orang Singapura je. Dia macam tiket to you pun kan. Boleh pakai daripada Singapura kan. Boleh. So senang lah tiket tu, straightforward. Datang Singapura. Kalau saya kepada warga-warga Malaysia, apa yang saya boleh jual lah konsert galau ni memang lain. Dia memang ada artis kegemaran korang sendiri yang mungkin korang takkan jumpa selepas beberapa tahun. Antaranya Noah ni tahun ni adalah konsert yang terakhir diorang. Konsert terakhir kat Singapura. Singapura tu last. Diorang akan take a break. Adil dah buat announcement. Noah dah buat announcement. Dia takkan ada konsert lagi. Dia takkan ada appearance lagi for the next 1 or 2 years. So 16 hari bulan Disember ni adalah Noah yang terakhir. Kebetulan kat Singapura. So memang dia nak take a break buat apa? Diorang tak tahu dah setahun ni diorang back to back bang jadual diorang. Macam dia bukan macam kat Malaysia Singapura bang. Diorang hari-hari show. Tak tahu macam diorang mencari dua hidup. Serius. Tiap-tiap hari show Betul. Saya tengok kita jadual Sabtu Ahad dah. Saya tengok jadual Rosa hari tu kan hari dengan Rosa. Bang, diorang kita job kita contoh Jumaat, Sabtu Ahad. Diorang Isnin pun ada bang. Isnin ada. Wedding diorang pun Isnin bang. Kita Isnin kerja, diorang wedding bang. So, oh my god. So meriah betul. So mungkin itu antara fakta diorang dia nak take a break. Lagipun betul-betul Indonesia ni penyanyi ni orang kaya. Diorang memang kaya. Kalau make it memang kaya betul kaya. So mungkin dia pun penat kan. So so baru-baru ni Ariel dia dah buat announcement yang Noah akan take a break hiatus after 2023. So inilah peluang korang. 16 Disember adalah yang terakhir untuk orang ada buat persembahan sendiri tapi dekat Singapura. So boleh datang. Kalau kat Singapura ni jangan risau. Dia bukan negara yang mahal. Maksudnya kalau korang convert makan nasi lemak korang pun sama je. Kalau korang beli kat KL ni sama je sebenarnya. Tapi sebenarnya sedap tak sedap je. Kalau pergi sana hashtag dia jangan convert. Jangan convert. Jangan betul. convert pergi Singapura. Betul, jangan convert. Jangan convert. Kalau nak kalau nak hotel murah-murah pun insya-Allah hotel murah Singapura taklah murah macam kat sini yang betul-betul kecil dia adalah sikit standard kan. So insya-Allah. So kalau yang nak dapat tiket boleh ke Sistik. Kalau perlukan bantuan apa-apa DM je. Kita sentiasa reply. Korang punya reply DM. Tapi nak tanya pendapat Sufi rasanya Tok Ram ke M. Nasir cakap? Tok Ram kata untuk jadi penyanyi kan kau kan kena ada satu konsert buat satu konsert. Tapi kan penyanyi kita kan selalu buat
ada kan macam release single je kan. EP. Sekarang EP kan. Dan tak macam penyanyi-penyanyi lama. Dulu kan semua album. Straight, Jadi untuk konsert kan dalam 30, 20 lagu, 25 lagu macam tu. Tapi dia asyik nyanyi lagu orang lain. Betul. So dia macam tu orang disarankan setiap penyanyi jangan selalu keluar EP, single. Correct. Keluarkan album terus. Betul. Tapi make sure lagu-lagu sing along, Betul. lagu-lagu yang bermutu. Betul. Buat konsert. Betul. Actually apa yang Tok Ram cakap tu betul, sebab masa saya borak dengan Enda. Enda ni adalah gitaris dan komposer ungu. Okay, dia bercakap dekat Indonesia, diorang akan keluarkan lagu baru setiap bulan. Setiap bulan mesti ada 2 lagu. Diorang takkan henti buat lagu. Takkan henti berkarya. Sentiasa berkarya. Sebab betul lah, kalau kita nak buat konsert, takkan kita nak cover lagu orang. Dia tak salah. Tapi dia akan mungkin orang pun, setengah orang dia nak yang originality. Di mana macam banyak gila lagu kau boleh nyanyi, lagu kau sendiri. Macam Rosa lah, banyak gila lagu dia. Ungu banyak gila. So cukup untuk nak buat konsert. Sebab satu konsert mungkin paling banyak lagu pun dalam 20 lagu. So kalau orang tanya macam Sufi Rashid tak buat konsert ke? Kena aku buat konsert aku dah lagu pun 5 je. Konsert apa? 5 yang lagu Sufi? Tak, 7. So contohlah, termasuk lagu raya? Termasuk lagu raya. Takkan aku nak bawa lagu raya kan? So jadilah tu kan, Sufi so lagu macam mana? So betul lah apa Tok Ram cakap tu. Kena ada, kalau boleh keluarkan lagu sebanyak mungkin. Lagu contohlah out of 10 lagu mungkin tak semua yang hit, mungkin dalam 2-3 yang hit, tak kisah. Sebab nanti kau keluarkan lagi 10 lagu lepas 6 bulan. Akan ada hit dia. Kena keluarkan sentiasa berkarya. Dan lama-lama cakaplah out of 100 lagu mesti ada at least 20 lagu yang hit. Cukup untuk buat konsert kan. Sufi ada tak macam nak buat single baru? Dia nak comeback. Ada nak buat comeback? Ada comeback. InsyaAllah. Lagu galau juga tak tahu lah bang. Sufi dah ada lagu dah, cik cuma nak release je. Suara Sufi mesti kena ada lagu-lagu macam irama macam 90-an sikit. Yelah lagu jiwang kan. Lagu jiwang gitu kan. Sufi itulah macam sebesarlah pula. Banyak juga job yang Sufi terpaksa tak ambil disebabkan jadual kan. Kan macam baru-baru ni dapat offer untuk muzik-muzik. Orang lain memang kerja-kerja untuk muzik-muzik. Aku tak dapat commit pula. 3 kali bang dipanggil, saya tak dapat commit. Sebab sekali dikasih tarikh tu memang bercanggah. Clash dengan date yang nak buat persiapan untuk konsert. Atau mungkin single paling baru tajuk dia apa? Yang paling baru kan aku lupa tajuk dia. Sebelum tu lagu yang terakhir. Lagu OST lah. Lagu OST tahun ni ke last year? Last year. Astaghfirullahaladzim. Tengok Allah, ketua sangat ni. Aduh. Lagu sedap. Kelly pun dah 10 lagu. 10 lagu dah Kelly kan? Single. Kau dah boleh berkonsert dah Kelly. Asal aku tak Sufi Rashid keluar lagu Tesla risau. Lagu Tesla tu lagu Indonesia ke Malaysia? Lagu Indonesia bang. Indonesia tu. Tapi orang Malaysia cover Yo. Inilah lagunya. Lagu baru, lagu OST time tu. Allah. Okay. Apa tajuk lagu dia? Astaghfirullahaladzim. Sufi keluar Rocket Fuel. Jangan lepas tanganku. Masa tu sendiri ataupun sendiri tu. Dah the first. Jangan lepas tanganku. Ni OST Akasia that time. Tu maksudnya under TV3. Under TV3. Alternate correct. Ideal. So memang nak pergi muzik-muzik memang semua. Buat lagu tu untuk OST. Memang sesuatu yang bagus. Tapi bila Abang Adil tanya, alamak, date tu memang Sufi tak ada. Memang tak ada. Sayangnya. Dia tapi tak apalah. Tidak AJL lah. Macam mana bunyi lagu? Sudah sungguh aku mencintai kamu, tiada lain untuk menghantuiku. So rugi lah. Tak apa rezeki. Tapi mana tahu lagu yang seterusnya I akan comeback InsyaAllah akhir tahun 2024. Okay, nantikan saya comeback. Time tu mungkin dah kurus lagi. Aku macam Kelly kan. Kita kasih sado-sado handsome sikit.
terus keluar satu kontroversi. Mampus. Okay lah, sekali lah ucapan untuk semua penonton. Okay, terima kasih kepada Budi Channel. Thank you so much. Saya tahu sangat, memang dah lama orang kata, memang abang dari dulu buat channel ni kan. Ingat lagi masa first few rounds yang jumpa abang masa kat Johor. Sufi ada show time tu, show ni lah kerajaan yang ada undi-undi kat Johor. Kita jumpa kat Johor, lagu Aku Sanggup. Abang post pasal benda tu. Antaranya lah. Dan terharulah dapat masuk channel ni. Thank you so much bang. Dan of course kepada semua yang mendengar, semua yang melihat, jangan lupa tekan subscribe button. Nampak tak? Jangan lupa beli tiket. Jangan lupa beli tiket konsert galau. Kalau nak betul-betul galau, yang betul-betul galau, datanglah konsert galau. Sebab semuanya original artis. InsyaAllah semua adalah artis-artis pemilihan korang. Dan tiket pun untuk teman-teman Malaysia, korang jangan convert. Jangan convert. Tapi kalau convert pun sebenarnya lebih murah jugalah kalau convert. Sebab datang berniat pun nak berhibur. Betul. Tapi itulah kan, orang kita sanggup beli tiket untuk buatkan dia sedih. Ya betul. Tapi saya happy. Bang. Kadang-kadang dia orang happy sebenarnya. Dia orang adalah nak put yang kalau tanya kan, yang datang tu berapa orang yang putus cinta? Tak ada semua kan? Tak semua. Dia datang happy dengan kekasih hati kat sebelah. Yang boyfriend, girlfriend kat sebelah. Tapi kau nak kau dengar lagu putus cinta. Lepas tu sedih-sedih pula. Padahal kau tengah bahagia. Betul. Orang kecedar, kau pun pelik lah. Kan? Tapi itulah yang ni datang semua nak berhibur. Betul lah. Nak berhibur, mungkin nak jumpa artis orang je lah. Kan? Lagi macam Cakra semua ni mungkin artis yang korang jarang nak tengok depan-depan, boleh tengok konsert galau. Memang puas hati lah. Kan datanglah tengok saya. Saya pun dah lama tak ada job. Akhirnya saya buat job sendiri. Siapa lagi kan? Siapa lagi kan? Terima kasih kerana mengirim saya. So Sufi opening ke apa? Opening lah kan. Lepas tu kena sibuk pula kan. Betul, dah kena lari-lari. Betul. Kalau tidak nanti naik atas stage pakai kod. Dah turun stage buka kod. Sampai sekarang masih nervous lah dekat stage. Adalah nervous lah. Tapi relax lah. Konsert aku, konsert sendiri. Betul. Maaf nervous lah. Tapi kalau buat konsert lain bang, kalau nyanyi kat konsert sendiri lain, sebab orang bayar kan. Tak boleh nak cock up lah. Kan orang bayar kan, tak boleh nak take hand. Diorang ni puas hati ke tak ni? Betul. Risau. So itulah, terima kasih banyak kepada semua yang sentiasa. Thanks to especially to Sahabat. Sahabat ni nama kita, nama customer ni yang dekat dalam Telegram tu, Sahabat. Diorang lah yang pilih artis ni, diorang fanatik lah. Fanatik lah, alhamdulillah. Tapi diorang yang pilih artis, diorang yang pilih lagu. Kasih sonit lagu. Diorang yang kata bila nak tiket pricing pun diorang juga yang tentukan mana yang okey. So gila kira-kira yang keluarkan duit aku lah gitu. Tapi make sure korang bertiket So insyaAllah jumpa korang di konsert galau. Sama-sama kita doakan semoga konsert galau ni sukses. Amin. Dan orang kata mendapat pulangan dan balik pula dekat Malaysia. Kita buat dekat sini pula. Boleh. Confirm letup. InsyaAllah. Buat dekat Aziata Arena. Boleh juga. Sekarang ni banyak tempat. Megastar. Megastar sekarang. Megastar pun okey, gempak cantik tempat dia. Itu mana konsert yang sore dengan tu pun patah hati juga. Patah hati. Tu healing dia panggil. Dia lain. Konsep patah hati dengan healing kan. Healing ni yang macam relax, cool. Yang patah hati ni macam lele. Memang sini pun banyak konsep sikit lagi boleh lah buat healing pula kan. Okay, thank you so much Sufi. Kasi sejam lebih kena duduk situ, tapi tak apa, demi konsert galau sukses InsyaAllah. Kita harapkan. Thank you so much interview guys. Lagu kan. Thank you so much guys for watching. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum. Okay dah, jom.